Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-286 PKP walaupun kes COVID-19 telah pun awal menular di negara kita. Bermakna kita dan seluruh dunia telah hampir 1 tahun melalui suatu fasa yang sangat sukar kerana dicengkam wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini, seluruh dunia masih belum menentukan jalan penyelesaian yang tuntas bagi memastikan keseimbangan kesihatan dan ekonomi dalam menghadapi wabak ini. Setiap negara mempunyai strategi masing-masing. Namun hakikatnya sehingga kini kehidupan manusia akan terus terancam dan banyak negara mengunjurkan bahawa manusia akan terus hidup bersama virus COVID-19 ini seperti wabak-wabak lain sebelum ini. Seperti denggi, untuk mengawal jangkitan penyakit ini, kita dinasihatkan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran dan kemudiannya menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Begitu juga dengan dalam cara kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Ini kerana penawar terbaik ketika ini adalah dengan kita jaga kita dan juga mengamalkan kawalan kendiri. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam sebanyak 2,236 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 9,706 anggota telah melakukan 83,106 pemeriksaan bagi pematuhan SOP dan semalam PDRM telah menahan seramai 297 individu di atas kesalahan engkar SOP di mana 294 telah dikompaun dan 3 di reman polis. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benting yang melibatkan agensi penguatkuasa beruniform melakukan kawalan yang ketat di kawasan sempadan negara dan semalam Ops Benting telah menahan 22 parti dan 4 tekong serta merampas 4 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Mengenai ops sanitasi awam, semalam sebanyak 29 ops sanitasi telah dilaksanakan di 10 buah negeri dan 1 di wilayah persekutuan. Mengenai kuarantin wajib, seramai 93,563 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa sejak 24 Julai sehingga 27 Disember. Seramai 7,414 individu menjalani kuarantin wajib. 539 individu dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 86,610 telah dibenarkan pulang. Dan semalam sebanyak 5,597 individu pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin. Mengenai saringan wajib pekerja asing, seperti yang saya maklum, bermula 1 Disember, kerajaan telah mengarahkan semua pekerja asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menjalani ujian saringan COVID-19. Dan yang kos ujiannya ditanggung oleh majikan. Terdapat 34,903 majikan yang berdaftar di negeri-negeri tersebut yang melibatkan 821,127 pekerja. Dan sehingga 28 Disember, Kementerian Sumber Manusia telah pun
membuat saringan kepada 70,159 pekerja yang melibatkan 2,405 majikan. Sehingga kini Kementerian KSM telah melantik 749 buah klinik untuk terlibat dengan saringan ini, dan kita dimaklumkan di dalam mesyuarat khas tadi bahawa setiap klinik akan menyaring sebanyak 200 hingga 400 pekerja satu hari. Jadi 200 hingga 400 pekerja satu hari akan disaring di 749 buah klinik di kawasan-kawasan yang berkaitan. Kerajaan akan menguatkuasakan arahan ini mulai 1 Januari di bawah Akta 342, di mana jika majikan itu gagal, kita telah memberi dua pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Sama ada mengenakan kompaun RM1,000 atau membawa mereka ke mahkamah untuk ditetapkan hukuman oleh mahkamah. Jadi saya tahu semalam ada berita yang mengatakan sebuah kilang industri didenda RM1,000. Jadi menyebabkan rakyat marah. Kes begitu besar sekali tapi dendanya hanya RM1,000. Saya nak menjelaskan bahawa di bawah Akta 342, hukuman maksima denda kompaun adalah RM1,000 sahaja. Jadi beberapa kali saya dah sebut, kita dah terangkan, kalau kita nak tambah lagi denda sehingga RM10,000 sekalipun boleh, tetapi akta ini mesti dibawa ke Parlimen untuk pindahan. Setakat hari ini akta masih belum dipindah. Jadi maksimum adalah RM1,000. Kecuali kes dibawa ke mahkamah dan mahkamah boleh menentukan hukuman sehingga penjara 12 bulan. Tak silap saya lah. Ya, jadi kita buat keputusan tadi bahawa kita memberi pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Mereka tak perlu kompaun, mereka boleh terus hadapkan majikan-majikan yang berdegil ini ke mahkamah. Jadi saya harap majikan-majikan boleh bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia ini, kerana jadual untuk membuat pemeriksaan telah pun disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia kepada majikan ini. Walaupun saya sebut 6 negeri saja, saya difahamkan selepas bulan Februari barulah saringan ini akan ke negeri-negeri lain. Tapi saya harap negeri-negeri yang tidak termasuk dalam majikan-majikan di negeri-negeri yang tidak termasuk di dalam 6 negeri yang saya sebutkan tadi, mereka boleh mengambil inisiatif sendiri untuk menghantar pekerja-pekerja mereka untuk disaring. Ini juga untuk kepentingan perniagaan mereka. Kerana seperti saya kata, jika ada kes di kilang mereka, kita akan tutup kilang mereka. Saya ingin memberikan maklum balas dan makluman mengenai PKPB di negeri-negeri. Di setiap negeri yang telah pun dikenakan PKPB, termasuk PKPD beberapa tempat di negeri masing-masing. Untuk negeri Pulau Pinang, sebelum ini PKPB dilaksanakan di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang yang dijadualkan berakhir pada 31 Disember. KKM memaklumkan pergerakan kes dalam tempoh 14 hari sehingga 26 Disember merekodkan kes-kes baru yang masih tinggi dan terdapat kluster-kluster yang masih aktif. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melanjutkan PKPB di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Perak, penamatan kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor di Mukim Hulu Kinta dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020.
Sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif di kedua-dua mukim ini menunjukkan tren penurunan ketara dan terkawal. Atas sebab berikut, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor di mukim Hulu Kinta pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus Kaki Tangan daerah Hilir Perak dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,132 ujian saringan dan sebanyak 597 kes COVID positif telah direkodkan di depo tahanan ini. Selain daripada itu, KKM juga turut mengesahkan depo ini masih melaporkan kes positif COVID-19 baru dan sebahagian sampel saringan masih menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKP diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus daerah Hilir Perak bermula 1 Januari sehingga 31 Januari sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Kelantan, KKM melaporkan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di Madrasah Darul Naim, Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru, Kelantan. Sehingga 25 Disember, KKM melaksanakan 99 saringan dan 29 disahkan positif COVID-19, manakala 69 sampel masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melaksanakan PKP diperketatkan di Madrasah Darul Naim, Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru bermula 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Bagi negeri Selangor, kajian sebelum ini telah melaksanakan PKPB bersyarat di seluruh negeri Selangor kecuali di daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020. Hari ini, KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Selangor bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember sehingga 27 Disember 2020 secara kumulatif sehingga 27 Disember 2020 sebanyak 29,272 kes positif direkodkan di negeri Selangor ini. Bagi tempoh 14 hari ini, Selangor merekodkan sebanyak 8,194 kes COVID positif baru dan kesemua 9 daerah di Selangor telah menjadi zon merah. Kalau dulu ada Sabak Bernam yang masih lagi tinggal selepas Hulu Selangor dan Kuala Selangor, sekarang Sabak Bernam pun meningkat tinggi. Oleh itu, mesyuarat telah bersetuju untuk melanjutkan PKPB di seluruh Selangor sehingga 14 Januari 2021. Mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kajian sebelum ini melaksanakan PKPB bersyarat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Hari ini, KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Kuala Lumpur bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember hingga 27 Disember secara kumulatif sehingga 27 Disember
sebanyak 12,494 kes positif COVID-19 telah direkodkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KKM turut mengesahkan masih terdapat peningkatan kes yang ketara di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wujud beberapa kluster baru yang melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju agar PKP bersyarat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilanjutkan sehingga 14 Januari 2021. Bagi Negeri Sembilan, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKP-B bersyarat di daerah Seremban dan Port Dickson PD yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi daerah Seremban, sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif COVID positif di daerah ini adalah sebanyak 861 kes dan masih terdapat banyak kes kluster yang aktif. Manakala di PD hanya melaporkan 22 kes dalam tempoh 14 hari. Atas nasihat KKM, maka mesyuarat memutuskan PKP bersyarat di daerah Seremban dilanjutkan lagi mulai 1 Januari sehingga 14 Januari, manakala PKP-B bersyarat di Port Dickson ditamatkan pada 28 Disember 2020. Hari inilah 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan bermula 24 Disember 2020 yang dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,872 ujian saringan dan sebanyak 1,079 kes kumulatif COVID-19 positif COVID-19 telah direkodkan dan melibatkan tahanan dan kaki tangan penjara ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan sehingga kini baki kes aktif di penjara ini menurun serta terkawal dan tiada lagi sampel yang menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan pada hari ini, 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Mengenai negeri Johor, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi Johor Bahru, KKM mengesahkan terdapat peningkatan kes bermula 26 Disember dan dalam tempoh 2 minggu baki kes aktif di daerah ini adalah sebanyak 756 kes. Manakala bagi Batu Pahat sehingga kini sebanyak 191 kes direkodkan dalam masa 14 hari. Walau bagaimanapun, bagi daerah Kulai, KKM mengesahkan baki kes aktif di daerah ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Selain daripada itu, KKM juga mengesahkan masih terdapat kes positif yang dilaporkan dan baki sampel yang masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKPB bersyarat di Johor Bahru dan Batu Pahat sehingga bermula 1 Januari hingga 14 Januari 2021 dan menamatkan PKPB Kulai pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang yang dijangka tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,974 ujian saringan
dan secara kumulatif sebanyak 447 kes positif telah direkodkan di kalangan tahanan dan kaki tangan penjara. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang bermula 1 hingga 14 Januari 2021. Untuk negeri Sabah, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di Sabah dan dijadualkan tamat pada 31 Disember ini. Hari ini KKM telah memaklumkan situasi semasa pergerakan kes kes kumulatif sehingga 27 Disember 2020 adalah sebanyak 36,074 dan kes positif 19 telah direkodkan di seluruh negeri Sabah. KKM masih mengesahkan terdapat peningkatan kes jumlah harian di seluruh negeri Sabah ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPB di seluruh negeri Sabah mulai 1 hingga 14 Disember, 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah bermula 2 Disember dan dijangka tamat pada 29 Disember. Sehingga 15 Disember, KKM telah melaksanakan 2,174 ujian saringan dan sebanyak 274 kes kumulatif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki dan kes positif di kedua-dua lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamakan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah pada 29 Disember 2020 iaitu besok seperti yang dijadualkan. MKN Sabah hari ini juga melaporkan situasi peningkatan kes positif di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau, Sabah. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 529 ujian saringan dan sebanyak 89 kes COVID positif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Oleh itu, mesyuarat hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau bermula pada 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Ini bagi memudahkan saringan dilakukan terhadap penduduk yang melibatkan 865 penduduk. PKPD, SOP PKPD di Sabah samalah dengan di tempat-tempat lain. Jadi saya tidak perlu mengulanginya, boleh rujuk kepada website MKN Sabah dan juga MKN. Jadi pada kesimpulannya, 3 negeri masih dilaksanakan PKPB di seluruh negeri iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sabah. Yang lain-lain di negeri lain beberapa daerah tertentu. Tapi di 3 negeri ini masih tetap sama seperti yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kini berada di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Sudah pasti tahun 2020 ini meninggalkan memori yang sukar untuk kita lupakan kerana sudah hampir setahun kita berperang melawan wabak COVID-19 yang telah banyak memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan dan ekonomi negara, malah
turut menuntut kita merubah cara hidup kita. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga yang mana mereka kehilangan anggota keluarga akibat daripada COVID-19 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada petugas-petugas Barisan Hadapan di atas komitmen serta pengorbanan yang telah dicurahkan oleh mereka selama ini. Terima kasih juga kepada syarikat-syarikat korporat maupun individu-individu yang telah memberikan sumbangan kepada kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan maupun peralatan perlindungan COVID-19. Yang paling penting adalah terima kasih yang tidak terhingga saya dan kami semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan sama-sama membantu dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak ini. Walau bagaimanapun kita masih belum menang, namun kita tiada pilihan selain pada kita mesti menang. Akhirnya, saya dapati selepas kita membenarkan rentas negeri dan daerah, dalam beberapa hari sebelum ini, di highway-highway kita lihat jalan dipenuhi oleh kenderaan. Rakyat kita mungkin bercuti, mengambil cuti panjang untuk pulang ke kampung ataupun bersama keluarga bercuti di tempat-tempat tumpuan pelancong, di bandar-bandar pelancongan dan sebagainya. Jadi saya berharap, walaupun kelonggaran diberikan oleh kerajaan, tanggungjawab untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan masyarakat di sekeliling kita termasuk sahabat-sahabat kita adalah diri kita sendiri. Jadi untuk menjaga keselamatan diri dan seluruh keluarga, patuhilah setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah kalau kita terus patuh, insyaAllah kita dapat mengawal penularan COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.